Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, kita akan sambung subjek pelajaran kita reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 2, bab 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. Boleh buka muka surat 71 dalam buku teks RBT untuk tingkatan 2, subtopik 2.3.5. Okey, hari ini kita akan menganalisis elemen sistem elektrik pada gadget yang akan dihasilkan. Elemen sistem elektrik ni saya dah terangkan dalam subtopik 2.3.1, boleh tengok pada video yang sebelum ni. Dan elemen sistem elektrik ni ada 4 jenis iaitu sumber, medium, beban dan juga kawalan. Keempat-empat elemen sistem ni wajib ada pada setiap litar yang kita bina. Okey, elemen sistem elektrik ni saya akan tunjukkan satu contoh litar yang telah lengkap keempat-empat elemen sistem ni. Okey, boleh kita tengok satu persatu lah, tengok pada litar ni. Okey, yang pertama kita pergi kepada bateri. Okey, bateri ni berfungsi sebagai mengeluarkan tenaga elektrik. Bila kita tahu dia tu adalah fungsi untuk mengeluarkan tenaga elektrik, kita tahu dia adalah sumber. Sumber tu adalah untuk kita tengok punca mananya datang tenaga elektrik. Keduanya lampu. Lampu ni dia memberi kesan mengeluarkan tenaga cahaya. So maknanya bila kesan tu keluarkan cahaya, kita tahu ianya adalah beban. Kesan tu adalah beban. Kita tengok kesan macam mic mengeluarkan bunyi. Kalau lampu mengeluarkan cahaya, tu adalah kesan. Okey, kita tengok pada kabel. Kabel ni fungsi dia adalah untuk mengalirkan elektrik pada keseluruhan litar. Okey, kalau kita tahu dia mengalirkan, maknanya dia adalah medium. Medium mengalirkan tenaga elektrik lah pada keseluruhan litar untuk lampu, suis dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada suis lah. Okey, suis ni kita tahu dia adalah untuk mengawal hidup dan mati pada setiap litar. So maknanya kalau kita tahu dia tu berfungsi sebagai mengawal, ianya adalah kawalan. So kawalan dia boleh mengawal untuk hidup dan matikan. Untuk lampu lah, kalau tak ada kawalan macam mana kita nak hidup dan matikan lampu kan? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada litar secara siri. Litar siri saya dah terangkan sebelum ni pada subtopik 2.3.3. Boleh tengok pada video yang sebelum ni lah. Saya dah terangkan. Okey, litar siri ni komponennya disusun secara bersebelahan. Macam mana? Okey, saya akan tunjuk satu gambar komponen yang telah disusun secara siri. Okey, boleh tengok pada gambar di skrin. Bateri, lampu dan juga suis disusun secara bersebelahan. Daripada lampu, suis dan bateri semuanya satu arah je lah, satu aliran sahaja. So lengkaplah satu litar ni disusun secara siri. Okey, bateri perlu ada 3 voltan. Kita dah bincang sebelum ni, 3 voltan untuk 4 lampu dan setiap lampu akan dapat 0.75 voltan. Macam mana dapat nilai 0.75? Ambil 3 voltan ni bahagi dengan 4 lampu. So 3 bahagi 4 akan mendapat 0.75 lah. So setiap lampu voltan dia adalah bernilai 0.75 volt. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kabel. Okey, wayar ni kita akan guna wayar jenis lembar tunggal. Macam mana tu? Okey, saya akan tunjuk gambar. Okey, gambar ni adalah wayar lembar tunggal. Ada macam-macam warna, awak boleh dapatkan kat kedai. Okey, wayar ni kita akan guna untuk lengkapkan kita punya litar gadget ni lah. Okey, seterusnya suis kita akan menggunakan suis micro. Suis micro ni ada tuil. Okey, awak boleh nampak tuil tu adalah satu garisan yang dia punya penutup untuk on dan off, untuk hidupkan dan matikan litar lah. Okey, apabila tuil tu ditekan, lampu tu pun akan bernyala. Kalau tuil tu dilepaskan, maknanya lampu tak bernyala lah. Okey, contoh apabila almari tu tekan pada tuilnya, so lampu akan menyala lah. Kalau almari tu ditutup, maknanya tuil tu dah dilepaskan. So almari tu dah tak ada lampu. So dia akan menyala apabila awak buka almari je. Kalau awak tutup, maknanya tak ada lah lampu. So litar siri ni dia ada kelemahan, iaitu komponen, kalau satu komponen rosak, keseluruhan litar tu tidak akan berfungsi. Contoh kalau satu lampu rosak, maknanya satu litar tu terus tak akan berfungsi. So awak kena tukarlah lampu yang rosak tu. Kalau tidak awak punya litar tu tak akan nyala lah.
Okey, litar asas pembinaan. Kenapa kita kena ada pembinaan litar tu dulu? Sebabnya apabila kita dah buat pembinaan, kita dah tahu letaknya suis, bateri dan mentol, dia akan dapat memberi gambaran awal kedudukan komponen kepada kita. So kita tahulah bateri belah kiri ke, belah kanan ke, suis nak letak belah atas ke, ataupun mentol-mentol ni nak letak jarak dia jauh ke dekat. So kita dah tahu kedudukan komponen tu lah. So dapat mengetahui kaedah penyambungan juga. So kita tahu mana positif, mana negatif bateri, mana kaki suis yang kita perlu gunakan, mana yang kita perlu sambung dengan positif, negatif akan pergi ke lampu. So maknanya bila kita dah buat litar nanti, kita boleh rujuk balik pembinaan litar yang kita dah buat. Lukisan litar tu lah kita boleh rujuk balik. Okey, mana kaki yang perlu, mana yang kaki tak perlu guna dan sebagainya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Kita akan sambung pelajaran seterusnya pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.